Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita raikan bersama-sama anak-anak Asrama Kasih SPM 2021 kepada alumni, barisan alumni, terutama ahli jawatankuasa alumni yang diketuai presidennya oleh saudara Rasyahidir bin Rosli, seterusnya kepada jawatankuasa alumni yang lain. Di sini kita ada bersama-sama dengan kita, apa kita panggil, yang paling panggilan mesranya ialah Abang Wak, ya, ataupun saudara Azli. Ya, terima kasih untuk bersama dengan kita. Dan juga kita di sini ada bersama-sama Dr. Fatimah Zohrah. Ya, terima kasih Dr. Fatimah. Tak sangka ya malam ini berkesempatan bersama-sama dengan kita. Dan juga ucapkan terima kasih untuk makluman malam ini disediakan di bawah Jabatan Media YBK, iaitu saudara Audi Falik Ibrahim, dan juga pengurusnya Puan Alia turut bersama dengan kita lah pada malam ini. Dan juga kepada seterusnya semua alumni yang hadirlah, tidak kira batch tahun berapa pun, kita adalah satu keluarga yang besar. Saya Halimatun Saadiah binti Muhammad Nawawi, kini menjawat jawatan sebagai pengetua Asrama Kasih 2012 sehinggalah kini. Dan insya-Allah alhamdulillah malam ini seperti yang kita rancang, kalau tak silap saya, pada 3 hari bulan Februari bersama dengan saudara Rasyahidir untuk mengadakan majlis program motivasi bersama dengan insan-insan hebat para alumni. InsyaAllah program ini akan berpanjangan lah. Kita akan ada program-program seterusnya. Tanpa melengahkan masa, bagi kita memberkati majlis kita ini pada malam ini, kita menjemput anak anda Haris Zubir bagi membacakan bacaan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa sahabat kami, dosa muslim-muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau pemudahkanlah dan lancarkanlah program pada malam ini, ya Allah. Kau pemudahkanlah dan lancarkanlah program pada malam ini, ya Allah. Kau pemudahkanlah dan lancarkanlah program pada malam ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walibah, mic mute tu. Terima kasih kepada anak anda Haris Zubir atas bacaan doa itu tadi. Jadi sebelum kita memulakan majlis menyerahkan kepada saudara Iman, terlebih dulu Umi lah ataupun saya ingin memperkenalkan dululah siapa insan ini kan, sebelum beliau bercakap lebih panjang lagi tentang memberikan motivasi kepada adik-adik. Saudara Imanuddin Razali merupakan alumni Asrama Kasih SPM tahun 2002. Ya, beliau memiliki diploma dan ijazah sarjana muda pengurusan hotel daripada Universiti Tun Abdul Razak Unitar, dan kini berkhidmat sebagai pengurus pembangunan perniagaan di OYO Rooms Hospitality Malaysia. Beliau pernah berkhidmat di hotel terkemuka, di antaranya di Ritz-Carlton, Holiday Inn, Sime Darby, Convention Center, Sheraton Imperial dan lain-lain. Dan alhamdulillah, untuk makluman juga, kita
alumni dan pengurusan asrama kasih sangat berhubung rapat dan masing-masing memberikan komitmen lah ya kepada program, apa je program yang disediakan oleh asrama kasih, pastinya alumni sentiasa memberikan sokongan daripada belakang. Dan terutamanya presidennya lah saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rasyahidir bin Rosli kerana untuk makluman anak-anak dan semua yang ada pada malam ini, di mana Jawatankuasa Alumni telah pun membuat usaha kutipan sumbangan tajaan tuition online iaitu sebanyak 4 subjek kepada semua adik-adik SPM 2021. Dan selain daripada itu, Jawatankuasa Alumni juga telah mengusahakan tajaan minum pagi kepada 21 orang pelajar selama sebulan sehingga selesai peperiksaan SPM. Ya, antaranya sumbangan berbentuk aneka biskut, minuman cereal dan juga kudap-kudapan. Jadi ini adalah sebagai satu tanda memberikan semangat kepada adik-adik yang bakal menempuhi SPM bermula pada 2 Mac tidak lama lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, sudah tentu anak-anak SPM calon-calon SPM 2021 tidak sabar dan ingin mengetahui tips kejayaan saudara Iman serta sekaligus memberikan tips bagaimana saat akhir ni, dah kira akhir jugalah mereka bakal menempuhi SPM pada 2 Mac tidak lama lagi. Jadi mungkin ada tips, motivasi, makin semangat kepada adik-adik ni sebelum mereka menduduki SPM tidak lama lagi. Dengan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan saudara Iman menyampaikan ceramah, kita panggillah ucapan motivasi dan perkongsian motivasi daripada beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Halimatun ataupun lebih merasa kalau saya panggil Umi. Sebelum kita mula, saya ingin berkongsi sedikitlah yang pertama, saya tak sangka pula yang ramai pula alumni yang join. Saya ingatkan saya ingat ide je. Jadi bab kata orang tu ramai lagi yang berkelayakan untuk sama-sama berkongsi pada malam ini ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurusan asrama kasih dan juga senior-senior. Saya nampak dekat situ ada Dr. Fatimah ataupun lebih mesra dulu kita panggil dekat tim, comel dia. Dan yang paling handsome selama-lamanya Abang Wak. Ide Hashim, ada Zana, ada Lisa, ada Kak Azura ni kenal ni saya ni. Semua ni saya rasa mungkin Ziliana ni semua most of them awak alumni lah ya. Kalau sebelum kita nak mulakan dari segi psikologinya, saya tak nak mengambil masa pada malam Jumaat ni sebagai satu pendekatan ceramah sebab saya rasa mungkin selama sepanjang setahun ni banyak guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah ataupun orang yang berkelayakan lebih lagi banyak memberi tips-tips pecutan akhir SPM untuk adik-adik. Jadi pada malam ni saya ingin mengambil pendekatan sebagai kita berbual santai. Jadi tidak ada tekanan pada adik-adik semualah. Adik-adik yang ingin menduduki SPM, kita hanya berbual santai, berkongsi pengalaman dan saya juga mengalu-alukan abang-abang dan kakak-kakak senior alumni yang kalau ada sama-sama tips kita boleh kongsikan sama-sama. Ya. Sebelum tu saya mohon maaf kalau saya bercakap dalam keadaan yang agak semput sikit sebab pada minggu ni, unfortunately, saya disahkan positif COVID dan sedang menjalani kuarantin di rumah. Jadi, saya bercakap dalam keadaan yang agak short breath sikit dan secara santai. Ya. Alamak, ini bos besar masuk ni, Kak Lily. Assalamualaikum, Kak Lily. Waalaikumsalam. Alamak, Kak Lily, kalau Kak Lily dah syahadah ni, Man tak boleh cakap lah Kak Lily. Alamak, kena leave lah ni. Kak Lily, this is just a small contribution from alumni. Alhamdulillah.
we are not here because of qualified. Kita bukan ada dekat sini because disebabkan oleh kelayakan, disebabkan oleh berjaya, bukan. Kita ada di sini pada malam ini adalah contribution kita berdasarkan kasih sayang kita kepada asrama kasih, kepada tempat di mana yang kita bermula bertapak belajar bersama-sama, tempat kita bermain, tempat kita mengenal erti suka duka. Jadi malam ini kita bukan ada atas kapasiti sebagai seorang berjaya. Kita ada sebagai kasih sayang kita kepada adik-adik. Ya. Okey, let me just share screen. Before that, kalau ada soalan, kalau ada apa-apa yang nak tanya, dipersilakan. Tidak ada apa-apa yang menghalang daripada anda bertanya soalan. Sekejap, let me just share my screen kalau boleh. Okey, nampak tak dekat skrin? Nampak ni? Okey. So, boleh panggil saya Abang Iman. Saya merupakan alumni 2002. Dan pada malam ini saya ingin secara santai berkongsi tips-tips lah, ya, bukan atas kapasiti sebagai seorang cikgu, bukan atas kapasiti sebagai seorang pensyarah, tapi kapasiti sebagai seorang bekas pelajar yang datang daripada asrama kasih, yang di mana kita sama-sama belajar dan menduduki SPM di asrama dan apa persediaan kita yang kita lakukan. Okey, tahniah kepada adik-adik yang berjaya untuk datang untuk mendengar pada sesi malam ini. Okey, first apa yang saya nak katakan ialah dekat sini ialah adakah kita semua bersedia untuk mengejar impian kita? Fokus matlamat kita, itulah yang paling utama pada saat-saat ini. Ialah pertama ialah kita kena kekalkan dan betulkan balik kita punya matlamat. Selama kita belajar di sekolah dalam keadaan PDPR, dalam keadaan yang kelas online tu dengan sedikit tekanan, tapi matlamat kita tu dah berubah ke belum? Adakah kita dah sekarang ni masih lagi 50-50 ataupun berapa persen kita dah bersedia, kan? Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, yang pertama pada saat ini, pada minggu-minggu terakhir ni, pertama kita kena fokuskan matlamat kita. Kenapa kita datang di asrama, kenapa kita kena ambil peperiksaan, apa itu SPM, betapa pentingnya SPM ni untuk kita. Jadi apa yang boleh saya terangkan dekat sini ialah the first thing is kita punya fokus. Ini yang paling penting lah untuk kita kekalkan mentality kita pada waktu ini. Ya. Saya punya komputer ni hang sikit lah. Okey, dan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan pada waktu ini ialah kita kena tenang. Kita kena review balik, jadual ulang kaji kita punya nota, kita punya video online, kita punya study group, video rakaman. Dan kita kena sediakan jadual ulang kaji kita setiap hari. Ya, pada waktu ini mungkin ada beberapa tekanan yang datang disebabkan oleh, mungkin ada yang kata last minute, mungkin ada yang kata PDPR tak cukup, online kelas persediaan tak cukup. Jadi apa yang perlu pada waktu ini ialah first kita kena tenang dulu. Kita kena review balik kita punya ulang kaji, kita kena video balik, kita kena
buka balik semula nota-nota kita, video-video online, dan juga kita punya kalau kita ada study group, kita boleh sama-sama berbincang bersama-sama kawan-kawan. Okey, ada apa-apa soalan tak? So far. Tak ada moderator ni, saya cakap seorang-seorang je. Aduh. Any question so far? Sebab okay. Macam mana nak buat jadual tu Abang Iman? Kalau dia buat jadual, alamak, jadual, okey. Apa yang saya faham, kalau macam bila kita dah last minute kita punya preparation, mungkin kita rasa macam banyak lagi yang kita belum cover. Kan, ada nak buat subjek ni, berapa jam yang kita nak tentukan. Jadi pada waktu-waktu minggu yang terakhir ni, kita kena sediakan jadual, ulang kaji, dan berapa jam kita nak allocate untuk kita punya subjek tu. It's not about you study, it's about you review balik semula. Apa yang you dah belajar, apa yang you tertinggal, apa yang perlu ditambahkan. Itu yang saya rasa penting untuk yang pada minggu terakhir. Daripada you nak belajar all over again. Right? Ada soalan? Okay, next is this is the thing lah. This is the thing yang berlaku pada sejak pandemik melanda, di mana sekolah ditutup dan sekolah menjalankan kelas online, kelas PDPR. Jadi inilah benda baru bagi pelajar dan juga bagi guru-guru, bagi cikgu. Mental dan fizikal pelajar dan guru-guru memang terganggu pada waktu ini. Kan ada yang kata kelas online ni tak sama macam kelas di dalam pembelajaran di kelas. Ada yang tak boleh menumpukan perhatian sepenuhnya. Jadi yang penting ialah mental dan fizikal kita kena kuat. Buang semua tekanan-tekanan pelajar. Right? Saya kalau boleh saya bercerita sikit pengalaman belajar di asrama kasih YBK bukan satu benda yang mudah, disebabkan kita membawa nama asrama kasih. Kita membawa nama asrama kita, bawa nama pengetua kita, bawa nama rakan-rakan kita. Jadi kita bukan belajar berseorangan. Pada waktu kami belajar dahulu, tekanan dia kuat because orang akan pandang ataupun pelajar-pelajar YBK ni memang diketahui memang berdisiplin, memang diketahui banyak yang boleh skor, banyak yang berpotensi. Jadi tekanan tu yang membuatkan kita sentiasa ingin berusaha. Itu yang kalau saya katakan tekanan yang positif itu bagus. Untuk kita tengok kawan-kawan kita belajar sama-sama, kawan-kawan kita ada yang berjaya, ada yang berpotensi. Compare kalau nak dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang bukan duduk di asrama. Kalau bukan duduk di asrama tu kita rasa macam belajar seorang-seorang, belajar dengan WhatsApp, dengan online. Tapi kalau kita belajar di asrama, kita dapat rasakan yang semangat bersaing secara positif tu ada. Itu ialah tekanan yang bagus. Kan? Untuk apa yang kita nak buang sekarang ialah tekanan-tekanan yang tak bagus. Kalau kita rasa macam dah last minute, aku tak bersedia, aku tak confident, aku tak pandai, itu yang kita kena buang. Right? Sebab kalau pada minggu-minggu terakhir ni, kalau kita masih lagi dalam imajinasi kita tak bersedia, memang kita tak bersedia. Right? Kita kena membuang gambaran-gambaran negatif, kita kena usaha sehabis baik, kita kena ingat berjaya ataupun gagal bukan pengukur. Yang paling pentingnya ialah usaha sehabis baik. Right? Ada soalan adik-adik? Soalan? Ataupun ada siapa-siapa alumni, Kak Lily nak share, nak tambah, boleh.
Kan Kak Lily ni ialah seorang yang hebat. Malu saya kalau malam ni kalau dia ada. Terus Kaiman, you're doing fine. Kak Lily, I was convicted positive symptom COVID-19. Oh, okay. So I was undergo 7 days quarantine at home at this moment. So little bit of short breath at this moment. Oh, okay, tak apa. You'll be okay, insyaAllah. Okay, and then yang keempat, tips yang keempat untuk adik-adik, hubungan harmoni dengan semua orang. Right? Kita tak boleh dinafikan kita duduk di asrama, kita memang tak suka sangat dengan sistem. Yalah, saya dululah kalau saya ikutkan masa saya tingkatan 1 sampai saya tingkatan 5, masa tu yang mendidik saya lah Allahyarham Tuan Haji Abdul Latif atau dikenali sebagai bapa, sangat garang. Kalau kita tanya dekat anak-anak tu masa dia sekolah dulu, semua takut, semua tak suka sistem dia. Memang daripada pagi kena bangun subuh seawal pukul berapa 5 lebih kot. Bangun pukul 5, kena solat subuh, kena baca, kena menghafal semua benda, kena baca doa, semualah berdisiplin, bergotong royong, bersukan. Dan saya rasa kenapalah anak-anak yang di luar sana tak buat macam tu, okey je. Jadi memang kita macam nak marah, macam nak bergaduh lah, macam tak suka lah dengan semua benda. Dia ada juga yang kadang-kadang kita bergaduh dengan kawan-kawan, bergaduh dengan warden, bergaduh dengan staf-staf asrama, kita bermasah muka. Tapi bila di akhir-akhir minggu ini kita rasa yang sebaik-baiknya macam mana pun kita marah ke kita apa, kita kena clear. Kita kena clearkan hati kita, kita kena membuat hubungan harmoni dengan semua. Jangan ada buruk sangka, jangan ada benci, jangan ada marah. Kita kena minta maaf dan dapatkan keberkatan kepada semua, terutamanya kalau sesiapa yang masih ada ibu bapa, kita boleh minta blessing from kita punya ibu bapa, Umi yang sebagai Umi penjaga kita di sana dan juga rakan-rakan. Minta maaf, minta keberkatan. Biar kita masuk dalam Dewan Peperiksaan dengan hati yang tenang. Kita tak ada lagi apa-apa yang kita nak, kita berdendam, kita marah. Itu yang sebaik-baiknya. Hubungan harmoni dengan semua. Biar kita senyum, positif, daripada kita masih lagi nak bermasah muka, masih lagi nak bermarah, tak bertegur siapa. Itu memang tak digalakkan. Next, this is important. Kita kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Kalau kita boleh tahu, kalau berhenti, bolehlah kita tanyakan kepada Dr. Fatimah kita macam mana nak menjaga kesihatan yang terbaik pada waktu-waktu ini. Makanan yang seimbang, rehat yang cukup, kan? Jangan pula kita dah last minute kata, alamak, kita dah banyak tak baca, kita nak study sampai pukul 2-3 pagi, tak boleh. Right? So this is at the time that you have to take care of your health. You must get a good enough sleep, kan? Tak silap dulu kan, tak silap lah pada waktu kami menduduki SPM dulu, Allahyarham bapa dulu dia ada bagi special sikit kat kita orang. Rasanya macam duit belanja lebih kot. Makan dulu, nak dibandingkan dengan betul tak kan? Makan dulu ataupun duit belanja lebih, naik bas dulu, semua didahulukan. Tak tahulah saya macam ingat macam tu lah. Right? Dan alhamdulillah dengan apa juga yang didikan daripada pengetua-pengetua, daripada yang sekarang ni tak kurang juga hebatnya Umi, dan saya yakin beliau mendidik yang terbaik untuk anak-anak. Saya rasakan yang insya-Allah kejayaan tu ada. Insya-Allah akan tetap berterusan, kan? Asrama Kasih itu telah melahirkan beribu-ribu orang yang berjaya, dari segi pegawai kerajaan, dari segi pegawai swasta, dari segi pekerja bisnes sendiri, dari segi macam-macam rakan-rakan kita yang berjaya datang daripada Asrama Kasih, right? So at this moment, dengan keadaan COVID-19 virus Omicron, dan saya juga difahamkan Abang Ide Rosyahadi juga
positif COVID dan menjalani kuarantin. Dr. Tim, saya juga positif. Aduh, saya tak tahu macam mana mai datangnya kan. Tapi tiba-tiba cek RTK positif. So, tak apalah, nak macam mana duduklah di rumah kan. Kita memutuskan rantaian ni. Jadi diharap pada waktu ni adik-adik jaga kesihatan, rehat cukup. Dan saya yakin mungkin tidak ada banyak keluar-keluar kot kan. Jadi mungkin di dalam asrama saja jaga kesihatan, jaga SOP, rehat yang cukup, duduk, fikirkan masa depan. Kalau boleh, ambil masa untuk fikirkan masa depan. Masa depan kita, masa depan kawan-kawan kita semua berbeza-beza. Walaupun contoh saya dan juga Abang Ide, walaupun kita duduk di asrama sama-sama, SPM sama-sama, tapi rezeki kita lain-lain. Kan rezeki kita lain-lain. Jadi setiap orang ada potensi sendiri, ada kelebihan sendiri. Ambil masa untuk fikirkan masa depan. Itulah yang saya boleh rangkumkan sekali dalam rehat minda, rehat ketenangan, rehat fizikal, rehat mental, jaga kesihatan. Jangan buat lagi benda-benda yang mengarut-ngarut kan. Jadi untuk waktu minggu yang terakhir ni ialah you take care of yourself. Very good. Right. Soalan daripada adik-adik ada tak? Abang Wak dah nak tambah ke? Hashim ada nak tambah ke? Bukan ni Dr. Tim kena tambah sikit kat sini. Dr. Tim, what should we do? Saya kena simpan untuk sampai esok ni. Kalau dah cakap hari ni, nanti esok tak boleh cakap apa dah. Okay. Okay, basically apa yang Abang Iman cakap tu betul lah. Untuk jaga kesihatan tu, okay, tahu memang semua orang stres, nak hadapi exam memang stres, tak ada siapa yang tak stres nak hadapi exam. Kalau fikirkan kita bersedia tu sebenarnya kalau bagi 2 bulan lagi tu memang takkan bersedia, betul tak? Okay, sebab soal pengalaman jugalah sebab saya dah ambil exam dah banyak kali dah. SPM, lepas tu matrikulasi, lepas tu ijazah, lepas tu master, pelbagai cabaran, memang pelbagai cabaran lah. Kita memang takkan ada masa yang kita akan totally bersedia, tak, memang takkan ada. Tapi usaha. Yes, itu usaha kita. Okay, so in terms of nak jaga kesihatan tu, bukan nak kena ekstra sangat jaga kesihatan tu, macam biasa apa yang rutin kita buat hari-hari semua. So kalau jaga makan, yes, bila stres rasa macam tak nak makan, ni tak baca lagi, tu tak baca lagi, semua tak baca lagi kan, memang kita akan rasa semua benda pun tak cukup. So jaga makan walaupun kita rasa stres macam mana pun, body stress, mental stress, yes, tapi jaga makan. So make sure daripada yang tak ada gastrik tu nanti tiba-tiba ada gastrik ke, ataupun yang dah ada gastrik tu memang akan lebih teruk ke sebab kita tak jaga makan. Okay? Jaga makan, jaga timing tidur lah macam Abang Iman cakap tadi. Timing tidur tu semua orang berbeza. Okay? Semua orang berbeza. Maksud akak ada orang yang dia tidur 5 jam dah cukup dah. Okay, ada orang yang mesti kena 7 jam, kalau tak nanti dia mengantuk. Ada orang yang dia tidur 3 jam pun tak apa. Let's say dia tidur start pukul 10 dan pukul 1 dia bangun, dia dah segar, dia boleh study masa tu. Ada orang yang macam tu. Tapi kalau saya memang jenis buat tidur. So semua orang berbeza-beza. Apa pentingnya bila kita cukup tidur tu, sebab kita nakkan minda yang segar lah. Maksudnya bila kita cukup tidur, bila kita bangun kita segar, bila kita study, benda tu akan absorb dekat dalam otak lah kan. So dia bukan it's just a matter saya nak kena habiskan juga buku teks ni, saya kena habiskan juga. Kita baca tapi sebenarnya end up tak ada apa yang kita ingat. So sebenarnya lebih baik benda yang berkualiti lah. So make sure tidur cukup. So bila kita study pun dia akan betul-betul absorb lah dekat kita punya ni. I think more tips saya akan share esok lah. Okay, that's all.
Okey. Abang Wak ada tak kat sini? Ha? Dia engage call. Hashim boleh share sikit tak macam mana kita nak distress, nak buang stres, nak buang perasaan takut. Untuk pengetahuan dia adik, Abang Hashim ni dia dulu salah seorang ahli sukan yang banyak mewakili sekolah kita dalam acara sepak takraw, bola sepak. Jadi tekanan-tekanan dia tu memang dia biasa dah dengan tekanan-tekanan last minute ni. Jadi kita ada tips-tips untuk adik-adik yang rasa macam apa, kelang kabut, takut untuk last minute ni macam mana, Hashim? Assalamualaikum. Okey. Stres, takut kan. Biasanya kalau kita nak relax, kita tenang lah. Pertama kita tenang. Yang Abang Iman kata tadi, kita kena tenang. Tenang tu kadang-kadang kita boleh mendapat idea baru. Okey. Idea baru. Bila tenang akan dapat idea baru. Kalau tak tenang, dia akan jadi serabut. Bila kita serabut tu kita fikir pun tak betul dah. Lagi-lagi bila last minute punya nak study ni, bila last minute study ni, semua benda dalam pemikiran kita ada berapa subjek? 8 atau 10 subjek. Berapa subjek lah sekarang? 10. 9 kan? Okey, 9 subjek. Dalam 9 subjek tu bila kita dalam masa terdekat tu kita nak fikir tu memang tak akan sempat. Betul kata kat tim. Kita tak akan bersedia sampai bila-bila. Dan masa hari kejadian tu adalah hari yang bila kita hari yang sebenar lah kan. Bila waktu kita kena tenang dalam keadaan macam mana pun kita akan tenang. Dan kena relax lah. Okey dah, itu je lah adik. Aku biasa je. Tak dengar dia, mute Iman. Okey. Okey, rasa macam ada Kak Ella Kak Ziliana. Kak Ella boleh masuk? Kalau ada mendengar sekali. Mungkin dia tak sedar. Kak Lily ada apa nak tambah untuk share untuk adik-adik last minute ni? Okey, kalau tak ada apa-apa saya akan sambung. Okey, ni hubungan okey. Jaga kesihatan. Okey, this is something important ya. Ini memang saya simpan lah untuk abang Ide, presiden kita bercakap kemudian. Tapi sebelum saya bagi dia bercakap, saya akan bagi sharing dulu setiap orang yang dilahirkan kita mempunyai potensi yang berbeza. Tak semua orang boleh jadi engineer, tak semua orang boleh jadi doktor, tak semua orang boleh jadi pegawai kerajaan yang hebat. Jadi setiap orang kita kena tahu apa kekuatan diri kita, right? So untuk SPM ni sepatutnya adik-adik sekarang dah tahu dah bagaimana hala tuju ataupun apa yang nak dibuat selepas SPM, right? SPM is another one thing lah. So SPM is a benchmark for you to go untuk nak achieve your dream. Ada yang berminat untuk nak menyambungkan pelajaran, ada yang berminat untuk nak buat belajar kemahiran, right? So untuk sekarang ni buatlah sehabis baik. Dan ini selepas SPM kita mungkin berjaya mencapai apa yang kita sasarkan, apa yang kita target, apa yang kita impikan. Dan ada di antara kita mungkin kurang berjaya, ataupun taklah saya nak katakan gagal, cuma kurang berjaya. Janganlah kita rasa kat sini ialah jangan kita rasa putus asa, jangan kita rasa demotivated, rasa kita ni dah tak berguna. Jangan sesekali ada perasaan tu. Ya, kalau saya boleh sharekan pengalaman saya di asrama kasih tu, failure is every day.
kan bersukan pun, kita ada kalah, kita menghafaz Al-Quran pun yang diajar oleh ustazah di sana pun kita berkali-kali hafal baru boleh dapat, dan kita ambil peperiksaan pun ada yang fail subjek. Jadi itu semua bukan menjadi satu kayu ukur untuk menentukan masa depan kita, right? Yang pengukurnya ialah usaha kita yang berterusan, dan kita jangan cepat putus asa. Ya, kalau kita tahu banyak orang-orang yang berjaya memang daripada background yang banyak kali gagal, right? Kalau kita tak menempuh kegagalan, kalau kita tak menempuh jatuh, macam mana kita nak bangun dan berlari, right? Jadi kalau sebelum ni ada di antara adik-adik yang rasa result dia tak bagus, result dia macam so-so, it's okay, just do it. InsyaAllah SPM nanti dia punya soalan tu mungkin soalan yang dah pernah keluar masa trial exam kan. Jadi jangan cepat putus asa, right? Walaupun apa juga keadaan sekarang ni, jangan putus asa, right? Nanti bila dah lepas SPM nanti ada yang berjaya ke, ada yang so-so, ada yang tak mencapai impian, go ahead, just moving forward, right? Abang Ide nak tambah dekat sini, dekat mana yang kita boleh sharekan untuk adik-adik kita? Terima kasih Iman. Kuat sikit deh. Okey, terima kasih Iman. Okey. Tak boleh nak buat sangat, masih juga dalam recovery mode. Sebab baru di positif tadi Selasa hari tu memang tengah simptom yang agak teruk sekarang ni. Okey. Apa yang saya boleh kongsikan sedikit lah mengenai berjaya dan gagal. Sebenarnya tak ada istilah gagal tu tak ada. Sebenarnya dia lambat untuk berjaya. Itu yang banyak, kalau kita banyak dengar kata-kata motivasi, sebenarnya dia lebih pada lambat untuk berjaya lah. Bukan istilah gagal tau, bukan sebenarnya gagal, tapi sebenarnya lambat. Maknanya ada orang takdir yang ditentukan untuk dia tu lepas SPM terus boleh dapat diploma, degree, mungkin master, PhD, dan terus berkerjaya sebagai seorang yang hebat. Maknanya jalan dia straight. Ada orang kena kona-kona, bengkang-bengkong, masuk highway sana, keluar jalan lama, dan baru sampai ke destinasi yang nak dituju. Tapi apa pun yang terjadi, macam Abang Iman cakap tadi, terus gerak, teruskan usaha. Saya kongsikan cerita sebenar macam apa yang ni Abang Iman punya cakap tadi. Okay, saya kongsikan cerita ni, kisah benar, kalau ambil kisah sebenar. Saya dengan Iman ni memang best friend lah, memang best friend daripada zaman sekolah dulu kan, sekolah. So lepas daripada asrama ni, kami masuk ke MFI, Universiti Kuala Lumpur, sama-sama satu bilik berkongsi. Cuma saya jurusan yang lain lah. Saya ambil jurusan lain dan dia ambil jurusan yang lain. Kedua-duanya dalam engineering, bahagian engineering. Tapi apa yang berlaku lepas daripada Universiti Kuala Lumpur tu, lepas daripada mungkin Abang Ide dia take 5 sekejap. Abang Wak, kita kalau boleh nak tanya sikitlah pengalaman Abang Wak ni tentang berjaya dan gagal ni. Okay. Kalau ada adik-adik kita yang berjaya, alhamdulillah, dan kalau ada adik kita yang tak mencapai target dia tu,
apa yang dia harus lakukan. Macam mana dia nak Alright. motivate balik diri dia sendiri based on pengalaman abang awak lah. Okay, terima kasih Iman, sorry engage just now. Okay, so apa yang saya nak kongsi dekat adik-adik okay. Pertama lah nak cerita sikit lah Iman dengan Abang Edir ni, Abang Iman dengan Abang Edir ni. So dulu waktu dia orang first time masuk, kalau tengok gelagat dia, bila tadi abang tergelak sekejap bila Abang Edir cakap dia dan Iman tu. Sebab dulu waktu pembarisan, dia orang ni macam-macam ragam tau. So setiap pagi tu bangun pagi ada ragam dia. Bila dia beratur pembarisan nak nyanyi lagu negara aku ada ragam dia. So kadang-kadang tu bila dia cakap tu teringat kan dia tergelak. Sometimes tu minta maaf memang kita just kongsi dengan dia orang kan. Dia orang datang beratur walau macam mana pun mengantuk ke selipar sebelah lain whatever yang berlaku that day macam waktu pagi tu still dia orang pergi pembarisan. Disiplin tu ada. Terus nyanyi lagu negara aku and go breakfast dan kita pergi sama-sama cuci hostel and so on lah. Jadi bila teringat kembali diorang ni and then today malam ni kita bercakap dengan diorang dengan kejayaan diorang ni rasa macam satu benda yang sangat hebat lah. So memang tak sangka kadang-kadang tengok orang tu kita tengok dia macam maybe waktu tu lah nampak macam tak berapa kan, tapi bila one day dah berjaya dah. So itu sedikit lah sebanyak kenangan dengan dia orang ni. Tak semestinya kita start tu macam tak ada apa-apa. Senang cerita kita dari keluarga yang mungkin tak kaya lah, tak kaya tapi kita panjat tangga tu sendiri, kita daki tangga baik tangga dan kita berdiri dekat kaki sendiri dengan apa yang YBK beri dan juga Asrama Kasih beri. And today alhamdulillah kita sama-sama dekat dalam VC ni untuk kongsi dengan adik-adik kisah dan juga tips lah. So dari abang ada 3 je lah yang abang nak share dengan adik-adik semua. Lepas saja habis belajar dan masuk alam pekerjaan kemudian dia summary whatever it is yang you all buat waktu nak jawab SPM ni, jawab soalan tu okey. Abang tadi Abang Iman dah bagi tips. Tapi abang cuma nak kongsi 3 benda je lah. Pertama potensial. Your potential has no limit lah. Potensi diri adik-adik ni semua tak ada limit dia. Tak ada expired. Kalau macam roti gardenia ada expired. Kalau macam coklat pun ada expired. Tapi potensi diri kita ni tak pernah expired. Cuma kita nak ke tak nak buat atau tak nak buat. Sama juga dengan menjawab soalan ni. Kalau boleh tak nak jawab soalan tu susah, jawab aja, letak je. Kalau jawab soalan tu susah, jangan tinggalkanlah, jawab je. Mana tahu tembak-tembak lepas tu kena kan. Tapi again untuk abang kongsikan potensi kita ni, diri kita tak pernah ada expiry dia lah, takkan expired lah. So your potential has no limit lah. Potensi diri tak ada limit dia. Nombor 2 penting untuk mana-mana pun SPM ke, dan after SPM masuk universiti, after universiti masuk kerja, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebab bila kita putus asa, kita dah berhenti melangkah, kita dah stop melangkah, kita dah tak ke depan. Kita berhenti kat situ. Sebab kita putus asa. So kita putus asa, I give up lah. Saya dah tak nak lah, saya tak nak buat ni, tak nak buat tu, susah lah ni. Kalau saya jawab pun salah, jangan. So jangan putus asa. Pastikan move forward. Apa yang ada dekat depan, apa yang negatif ke, whatever lah. Orang cakap ke apa ke, soalan tu susah ke apa ke, jawab aja. Alright. So nombor yang terakhir sekali, jaga kesihatan lah. Jaga kesihatan sebab sekarang ni macam-macam. So pastikan kesihatan tu terjaga so that boleh ambil exam lah. And then rasanya dekat sini ramai kena COVID ni. So hopefully siapa yang sudah kena COVID tu recover cepat. So instead abang pun kena stage 4 hari tu, bulan 1. Dan recover. So Dr. Fatimah dekat Kelang abang tak tahu time tu. Baru tahu daripada Edi sebenarnya. So jaga kesihatan lah. So supaya stage 4 oksigen lah. So tak ditidurkan lah sebab dah ada vaksin kan. So that's why penting ambil vaksin lah. So alhamdulillah okey. So far so good lah. Kemudian minum air banyak, jaga kesihatan, makan makanan yang sihat.
elakkan daripada minum ais yang banyak, so that bila kita sihat, so kita ada fikiran yang tenang untuk jawab soalan lah. Okay, so again untuk adik-adik SPM, you can do it. Jangan putus asa. Lepas tu jawab je semua soalan. Mungkin kalau yang susah tu go to pergi kepada soalan yang let's say soalan nombor 1 senang, nombor 2 susah, pergi yang soalan nombor 3 dulu, dan pergi ke 4, ke 5 dan patah balik. And then relax. Bila you rasa pressure bila rasa pressure, tertekan, just tarik nafas dalam-dalam 3 kali, then hold your breath, tahan. Sebab kadang-kadang bila kita stress, oksigen tak sampai otak. Tak tahulah ni betul ke Dr. Fatimah, tapi abang selalu buat macam ni lah. Bila stress tempat kerja, tarik nafas, hold a few seconds, and then rasa fresh, then boleh sambung kerja. So hopefully adik-adik pun sama juga. Kalau stress dengan soalan tu, just tarik nafas 3 kali, setiap nafas tu tahanlah dalam 10 saat, lepas. Tahan, lepas. So then jawab soalan lah. So that's all daripada saya untuk adik-adik lah. So terima kasih. Abang serahkan kembali kepada Abang Iman lah. Alright. Thank you guys. Sebelum saya serahkan kepada Abang Idi tadi yang terganggu, selepas saya dengar suara Abang Wak ni, kalau adik-adik kita nak tahu, Abang Wak ni salah seorang pelajar yang sangat happy go lucky. Dia ni sepanjang saya kenal, dia ni kalau nak kira kan super senior lah. Dia ni memang kita kecil dulu dia dah tingkatan 5 dah pun. Kan? Jadi dia memang tak sombong, dia happy go lucky. Dan sepanjang kami mengenali Abang Wak ni, dia macam mana tekanan pun, macam mana susah pun tak ada pun dia menunjukkan dekat muka dia. Jadi itulah yang satu ciri Abang Wak yang kita boleh ambil. Tak kisahlah apa juga susah ke, apa juga tekanan ke, semua dia ambil mudah, right? Kalau lagi-lagi kalau siapa yang duduk bilik dengan dia tu memang seronok lah, bergelak aje. Macam hidup ni tak ada kesusahan langsung. Itulah Abang Wak kita kan, sampailah sekarang. So bolehlah adik-adik ambil positifnya daripada Abang Wak. Macam mana dia bercakap pun, walaupun di stage 4 pun, dia punya energy dia sama juga macam tak ada COVID. Right. Okay, saya serahkan kepada Abang Idi tadi yang nak sambung tadi pasal ada gangguan sikit. Okay, teruskan Abang Idi. Okey, maaf pasal gangguan tadi. Line tak berapa nak jelas. Okey, mengenai cerita saya dengan Iman tadi, saya sambung balik. Okey, selepas diploma, habis diploma, alhamdulillah saya ditawarkan kerja di Dubai masa tu. Di Dubai, memang tak ada rehat. Habis je belajar, saya terus pergi ke sana. Rezeki lah orang cakap, yang macam saya cakap tadi, kejayaan tu datang straight. Tapi pada masa tu Iman dia masih lagi belum dapat sebarang kerja lah, dan dia masa belajar di Universiti Kuala Lumpur pun dia agak struggle dengan engineering punya study lah. So memang kita rakan sebilik, rakan serumah. So dia memang banyak cerita pasal masalah untuk adapt dengan engineering ni lah. So lepas saya balik daripada Dubai selama setahun, dan masa tu saya belum ada kerja lagi. Lepas balik daripada Dubai tu tak dapat apa-apa kerja di Malaysia. Saya balik, saya jumpa dengan dia. Apa yang saya buat, masa tu dia sambung belajar di Unita, diploma pengurusan hotel. So nampak dia seorang yang tak putus asa. Dia tahu dia tak boleh pergi dengan bahagian engineering. Dia pergi ke bidang yang dia rasa dia boleh bawa, memang yang dia minat, iaitu bahagian hotel, perhotelan kan. So itu yang saya cakap tadi, kejayaan tu bukannya kegagalan, tapi lambat untuk berjaya. Tapi masa selepas tu pun saya duduk rumah dia ada berapa bulan, 5-6 bulan juga saya duduk dekat rumah dia. Mak bapak dia semua dah anggap macam anak masa tu. Saya boleh keluar masuk rumah pukul 2-3 pagi apa semua, tak ada masalah. Dia masih belajar bahagian diploma. So lepas tu saya dah dapat kerja. Kita pun berpisah sekejap. Saya dapat berita dia sambung bahagian degree terus lah. Lepas diploma dia terus sambung bahagian degree. Dan alhamdulillah dia menjadi apa yang seperti dia sekarang lah. Dia dah berkhidmat
dengan pelbagai bidang, pelbagai jenama hotel yang terkenal. So kalau macam hari tu masa dia berkhidmat di Putrajaya, saya dengan Datin Hartini ada pergi ke sana. Oh, dia boleh belanja, minum kopi anytime kan masa tu kan. Tengok dia punya nampak dia punya networking dia ada, dah boleh mendatangkan hasil lah. Maksudnya kita jangan mudah putus asa lah, jangan mudah putus asa. Setiap orang dia punya jalan kejayaan dia tu takkan sama. Jangan kita nampak orang tu nampak mudah aja dia punya perjalanan hidup, tapi ada di sebaliknya ada pelbagai liku-liku yang mendatang. Itu serba sedikit yang saya nak kongsikan. Untuk berjaya dan gagal ni bukan pengukur, yang penting usaha yang berterusan. Okay, Man. Okay, terima kasih Abang Idi. Cerita-cerita tu kalau saya kata saya tak nak buka lah sebab tak ada benda pun. Tapi bila Abang Idi dah cerita tu betul lah ya. Memang dulu saya struggle dulu masa saya ambil engineering kan. Salah. Bukan kata salah tapi macam ambil je lah, dah tahu kan. So lepas tu saya rasa macam I'm not going to be engineering lah for the rest of my life. It's not my forte. So I start all over again from scratch, from zero. Memang tough. Orang lain semua dah pergi Dubai, balik Dubai, kita masih lagi kosong. So memang I pecut, study, buat yang terbaik. So lepas tu memang alhamdulillah first, second, third, fourth semester semua dean list sebab memang boleh belajar senang apa yang kita nak belajar. So, alhamdulillah I dapat kerja dekat international US hotel after that. Starting daripada executive cabut je, dan my last position is a senior manager, and then now I buat consultancy untuk a few hotel. So macam Abang Idi cakap lah, potensi kita berlainan ya, potensi kita berlainan. Ada orang yang potensi dia memang daripada awal lagi dah nampak, memang dia sukses, memang dia pandai. Macam Dr. Fatimah tu salah satu contoh lah tu. Kan daripada dia kecil sampai dia kecil juga sekarang ni memang dia sukses. Kalau ikut kata dia lah yang kayu pengukur anak-anak asrama tu. Dia dengan satu lagi tu abang apa tu? Meja sekarang esok kalau ada. Esok ada meja Syahrul Tak dapat datang, dia positif COVID petang tadi. Masya-Allah. Dia dah semangat dah tu, tapi taklah Allah dah menentukan kan. Memang kes sekarang cepat sangat merebak. Itulah dua orang tu memang kayu pengukur lah kan. Meja Syahrul tu pun memang kalau ikutkan nampak daripada awal dia punya disiplin dia, walaupun dia gelak, tapi dia disiplin ni sampai ke akhirnya daripada dia jadi captain dekat Angkatan Tentera Malaysia dan sekarang jadi major, right? Sama juga dengan Dr. Fatimah tu pun dia memang nampak bijak, skor je sampailah ke hujungnya skor. Itu potensi orang yang kita dah nampak, right? Tapi kalau macam cerita saya ni, saya macam abang yang dia cakap tu lah, naik turun, berliku, berlanggar sana, masuk lubang, bangun semula, right? Itu kekuatan dalaman kita. Kekuatan itulah yang kita kena ada bila kita nak menjawab SPM, right? Buat yang terbaik, berjaya, gagal, bukan pengukurnya. Okay? Okey, yang ini ialah yang saya nak sentuh di akhirnya. Kebanyakan orang dia tersilap. Dia redha dengan tawakal dulu tanpa usaha. Itu salah. Even though Nabi pun dia usaha dulu. Dia pergi perang, perang Uhud kalah, perang Badar dia menang kan. Jadi dia usaha dulu. Dia tak redha, dia tak minta doa dengan Tuhan dulu. Walaupun dia tahu yang dia lah seorang Nabi yang akan diberi bantuan, tapi Nabi pun pergi perang dulu, right? Jadi apa yang saya nak ambil kat sini, adik-adik kena usaha sebaik mungkin, kena buat apa yang perlu untuk jawab SPM ni. Jangan kita tak apalah, dah seminggu ni tak payahlah baca, kita just berdoa je lah, kita just tawakal je lah. Itu tak boleh, right? So inilah yang terakhir, apabila kita dah buat yang sebaik mungkin, kita dah usaha dengan semampu kita, yang akhirnya barulah kita redha dan tawakal. Kita kena berbaik sangka pada Allah dengan rezeki kita.
Macam Abang Edi kata, rezeki kita tak sama. Ada yang cepat, ada yang straight, ada yang berliku-liku, ada yang lambat. Tapi insya-Allah setiap orang ada, Allah dah sediakan rezeki masing-masing, right? So dekat sini saya nampak ada Abang Anwar. Abang Anwar kalau ada mendengar boleh masuk sekali tak? Abang Anwar ni dia seorang pegawai JAIZ, pegawai Jabatan Agama Islam . Ini kalau ada ni Abang Anwar masuk ni, seronoklah dengar tazkirah daripada Ustaz ni. Maiz. Maiz, Majlis Agama Islam, Abang Anwar Shahruddin. Dia betul ke ni? Dia kan? Ya, dia. Ya, Abang Iman. Assalamualaikum Ustaz. Boleh panggil Ustaz ke? Panggil saya Anwar je, cukup. Panggil Abang Anwar pun tak apa. Assalamualaikum Abang Anwar. Abang Anwar ni kita just nak share dengan adik-adik ni lah ya. Selepas kita orang dah berusaha tentang redha dan tawakal dengan apa rezeki Allah ni, macam mana ni Abang Anwar? Kalau kita boleh share. Okey. Assalamualaikum kepada semua. Yang saya nampak dekat sini Puan Halimah ya, Pengetua Asrama Kasih sekarang, dan adik-adik dan semua alumni. Okey, untuk apa yang saya boleh kongsikan bagi adik-adik yang akan menduduki SPM tahun ni, SPM 2021 yang akan diambil pada tahun ni, apa yang saya boleh kongsikan kat sini sedikit. Saya pun tak prepare apa, tapi saya kongsikan berdasarkan pengalaman saya lah kat sini. Apa yang pertama sekali, dah kira macam dah hujung-hujung ni, dah last minute lah, kita panggil dah last minute ni. Adik-adik jangan terlalu fokus untuk khatam satu buku ataupun beberapa subjek tu penuh. Jangan. Lebihkan kepada latih tubi. Itu penting, latih tubi. Latih tubi ni soalan dia yang saya yakin soalan dia akan berulang-ulang daripada yang sebelum-sebelum ni. So dekat situ adik-adik akan tahu bentuk-bentuk soalan yang dan jawapan bagaimana untuk menjawab soalan tu. And then satu lagi, yang kedua, apa yang saya boleh kongsikan kat sini, adik-adik kerapkan study group. Maksudnya memberi dan menerima, di mana adik-adik yang mana adik buat small group untuk berkongsi dan bercerita apa yang adik dah baca, apa yang adik dah dapat, kongsikan dengan kawan. Sebabnya dekat sini, apa yang saya boleh katakan dekat sini, bila kita mendengar ataupun memberi ni, dia lebih cepat absorb dekat dalam kita punya minda, dekat dalam kita punya pemikiran. Jadi dekat situ saya rasa itu adalah langkah-langkah akhir yang perlu adik-adik terapkan dan fokuskan yang itu. Itu je lah Abang Iman. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya kongsikan lah, insyaAllah. Tak dengar Man, tak dengar. Okay, terima kasih Abang Noah. Okey, kalau kita nampak dekat sini ya, ada lagi beberapa alumni yang ada mendengar. Ada Echot nama kat sini, ada Ara, ada siapa lagi? Ada Zana, ada Ida Nasir. Siapa-siapa kalau nak masuk, nak tambah, bolehlah untuk share sama-sama macam mana tips-tips yang kita boleh bantu adik-adik kita ni . So far ada soalan tak adik-adik? Senyap je. Setakat ni okey semua? Yang belakang, yang lelaki tu, yang perempuan semua nampak tekutnya, belakang lelaki tu buat apa tu? Okey, dengar semua abang-abang yang handsome kat belakang tu, tak nak tanya soalan ke? Apa-apa soalan boleh tanya je. Yang belakang tu tengah study. Okay, I think that's about it. Saya punya perkongsian. Saya ada sikit video lah, video 4 minit kalau saya boleh share.
Sekejap saya cuba buka. This is sedikit video motivasi lah yang apa tu? Untuk adik-adik lah Am I zoom screen? Share screen. Share screen. And I go here. I'm going to talk to you about some things that I've learned in my journey. Most from experience, some of them I heard in passing, many of them I'm still practicing, but all of them I do believe are true. Life is not easy. It is not. Don't try to make it that way. Life's not fair. It never was. It isn't now, and it won't ever be. Do not fall into the trap, the entitlement trap, of feeling like you're a victim. You are not. Get over it. Get on with it. So the question that we got to ask ourselves is what success is to us. What success is to you. Is it more money? That's fine. I got nothing against money. Maybe it's a healthy family. Maybe it's a happy marriage. Maybe it's to help others, to be famous, to be spiritually sound, leave the world a little bit better place than you found it. Continue to ask yourself that question. Now, your answer may change over time, and that's fine. But do yourself this favor. Whatever your answer is, don't choose anything that will jeopardize yourself. Prioritize who you are, who you want to be, and don't spend time with anything that antagonizes your character. Be brave, take the hill, but first answer that question, what's my hill? So first, we have to define success for ourselves. And then we have to put in the work to maintain it. Take that daily tally, tend our garden, keep the things that are important to us in good shape. Where you are not is as important as where you are. It is just as important where we are not as it is where we are. Look, the first step that leads to our identity in life is usually not, I know who I am. I know who I am. That's not the first step. The first step is usually, I know who I am not. Process of elimination. Defining ourselves by what we are not is the first step that leads us to really knowing who we are. You know that group of friends that you hang out with that they really might not bring out the best in you? You know, they gossip too much or they're kind of shady. They really aren't going to be there for you in a pinch. Or how about that bar that we keep going to that we always seem to have the worst hangover from? Or that computer screen, right? That computer screen that keeps giving us an excuse not to get out of the house and engage with the world and get some real human interaction. Or how about that food that we keep eating? Stuff that tastes so good going down, makes us feel like crap the next week. We feel lethargic, we keep putting on weight. Well, those people, those places, those things, stop giving them your time and energy. Just don't go there. I mean, put them down. And when you do this, when you do put them down, when you quit going there, when you quit giving them your time, you inadvertently find yourself spending more time and in more places that are healthy for you, that bring you more joy. Why? Because you just eliminated the who's, the where's, the what's, and the when's that were keeping you from your identity. Like, trust me, too many options, I promise you, too many options will make a tyrant of us all. All right, so get rid of the excess, the wasted time. Decrease your options. If you do this, you will have accidentally, almost innocently, put in front of you what is important by process of elimination. Knowing who we are is hard. It's hard. Give yourself a break. Eliminate who you are not first. You're going to find yourself where you need to be. Instead of creating outcomes that take from us, let's create more outcomes that pay us back, fill us up, keep your fire lit, turn you on
for the most amount of time in your future. We try our best. We don't always do our best. Architecture is a verb as well. Since we are the architect of our own lives, let's study the habits, the practices, routines that we have that lead to and feed our success, our joy, our honest pain, our laughter, our earned tears. Let's dissect that and give thanks for those things. And when we do that, guess what happens? We get better at them. We have more to dissect. Be discerning. Choose it because you want it. Do it because you want to. We're going to make mistakes. You got to own them. Then you got to make amends. Then you got to move on. Guilt and regret kills many a man before their time. So turn the page. Get off the ride. You are the author of the book of your life. Okey. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih untuk semua alumni, abang-abang, kakak-kakak yang sudi menyumbangkan sedikit tips. Question to the floor, ada soalan kepada adik-adik tak? Adik-adik perempuan yang kat depan ni 1, 2, 3, 4, 5 yang saya nampak kat depan ni. Tudung hitam kat tengah-tengah tu, tudung putih tu, tudung kelabu tu. Semua dah tak nak macam ni. Aduh. Abang-abang handsome kat belakang tu, baju putih. Nampak tu semua bagi laluan baju putih tu. Ada apa-apa nak tanya tak? Macam mana persediaan SPM sekarang ni? Masih dalam proses. Masih dalam proses. Sebab kalau dari segi percentage ni berapa boleh skor? 70, 80%? 70. Okeylah, seminggu ni tambah lagi 30 lah jadi 100 So sekarang ni apa yang adik-adik tengah buat? Yang tengah lakukan? Ada tak yang tips-tips yang kita orang bagi ni yang tengah buat? Ada? Study group. Study. Okey, lagi? Dini hari. Dini hari. Apa dini hari? Study early morning. Okey. Kalau boleh angkat tangan lah jawab seorang-seorang. Siapa? Apa Angah? Apa? Ya, kakak. Farhana, kami buat study bangun pukul 5 tu sebelum subuh tu. Sampai pukul 6. Efektif ke tu bangun pukul 5 tu? Sebab bila waktu pagi kita punya oksigen tu masih banyak 100. Kalau pasal oksigen ni kena cakap dengan Dr. Tim lah. Kalau benda tu efektif boleh lakukan. Kalau macam rasa tak ada efektif, kita boleh tukar pada waktu yang sesuaian lah. Bangun pagi-pagi pukul 5, lepas tu sebelum subuh lah study sekejap. Okey. Lepas tu sembahyang subuh, dan lepas sembahyang subuh breakfast. Lepas tu senam. Sekarang siapa yang top scorer kat situ? Angkat tangan. Top student lah kat situ. Ada ni. Siapa nama kakak yang tudung maroon tu? Tudung Ada ni speaker. Nama dahsyat. Kakak, mana kakak lah yang buat bantu kawan-kawan buat study group Kakak subjek apa yang kakak paling suka? Kimia. Kimia tu geng-geng abang awak lah tu kot. Okey. Jadi baguslah study group ni. Kalau ada siapa yang pandai mat boleh jadi ketua mat, siapa yang pandai kimia boleh jadi ketua kimia. Dekat sinilah masa kita jangan kedekut ilmu
Kalau ada yang nak tanya tu tanya. Siapa yang pandai English boleh ajar English, yang pandai AdMed boleh ajar AdMed. Tak kisah, jangan malu-malu nak bertanya. Right? So apa lagi tips-tips yang adik-adik lakukan? Strong together. Apa dia? Strong together. Ground? Strong together. Wow. Wow, dahsyat lah. United lah ni Bagus. Ini saya rasa semua didikan daripada Umi ni. Kalau yang orang cakap-cakap macam ni dahsyat-dahsyat ni. Wah, tahniah Umi berjaya mendidik adik-adik kuat dalaman dia. Kuat sahsiah dia. InsyaAllah. Ni macam ni tak payah bagi tips dah ni Umi. Mereka masih perlukan. Sebab saya mencelahnya Boleh. ucapan terima kasih banyak kepada Iman, kepada semualah Dr. Rashida Hidir, Wak, semualah. Sebab kita perlukan sokongan alumni ni untuk memberi kekuatan semangatlah kepada adik-adik SPM 2021 ni, sebab mereka ni melalui fasa pandemik kan, yang sangat lama. Jadi mereka kalau total dalam 2 tahun, 8 bulan saja mereka bersemuka dengan guru-guru kan. Jadi di situ mereka kesulitan lah daripada segi nak faham apa yang guru ajar dan sebagainya lah. Jadi semangat tu tak dinafikan, agak drop sebenarnya. Kalau kita nampak bila dia orang masuk ke asrama semula kan, jadi kita kena setting semula. Jadi apa-apa pun sebenarnya untuk anak-anak yang mendengar ni, program yang kita buat ni sebenarnya kita susun adalah untuk kamu semualah, supaya melihat kejayaan-kejayaan, mendengar kejayaan-kejayaan seni-seni alumni yang dikongsikan sebentar tadi, seperti daripada Abang Wak, daripada Abang Rashida Hidir, daripada Abang Iman, daripada Abang Anwar, Dr. Fatimah. Ramai di sini yang boleh anak-anak ambilkan contoh. Dan sebenarnya siapa pun lah daripada YBK ni, saya percayalah daripada zaman Pak Latif sehinggalah kini, harapan kita tetap sama, iaitu ingin melihat kejayaan setiap anak-anak yang keluar daripada asrama kasih ni. Itu harapan kita, dan anak-anak pokok pangkal mesti kuat semangat. Kuat semangat, macam yang tadi tips-tips yang Abang Iman share tadi tu, ambil tips tu dan amalkan. Antara salah satu ni ialah tenang dan sentiasa muhasabah diri, kemudian daripada segi fizikal dan mental kena prepare dan sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Kena banyakkan solat, kena banyakkan berdoa, kena minta maaf dengan guru-guru, kena bersangka baik. Semua perkara-perkara itulah tak dinafikanlah pelajar anak-anak duduk di asrama ni kadang-kadang nak mengikuti. Mereka ni kadang-kadang bila dah hujung-hujung form 5 ni rasa macam SOP asrama tu kira dah tinggal sebulan je kan. Jadi sikit sebanyak langgar-langgar itu kena anak-anak kena kuat semangat. Di mana kena belajar pada masa sama, ikuti peraturan ditetapkan. Ini semua adalah latihan untuk menjadikan anak-anak menjadi seorang yang lebih kuat. Dan kita mengharapkanlah YBK secara khas, secara amnya, asrama kasih secara khasnya mengharapkan kejayaan semua anak-anak di asrama kasih ni. Dan juga kepada semua alumni yang ada di luar sana, insyaAllah yang menonton program kita ini, teruskan memberikan semangat dan sokongan, bantu daripada segi apa jua, bantuan berbentuk fizikal ke, berbentuk tenaga, berbentuk kewangan ke, idea, pandangan dan apa sahaja, supaya program YBK membangunkan modal insan cemerlang ni dapat diteruskan. Dan mungkin kita akan adakan satu jawatan kuasa penyumbang daripada segi idea dan sebagainya kalangan alumni secara committed lah. Maknanya setiap setahun tu kita akan adakan beberapa program tetap yang melibatkan alumni. Terima kasih banyaklah perkongsian yang diberikan oleh saudara Iman, Wak, semua sekali lah. Itu daripada hati sanubari, walaupun mereka ni beberapa hari saja lagi tinggalkan untuk menduduki SPM, bahawa percayalah kerana Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang,
rezeki macam yang tadi Abang Iman beritahu, bahagian masing-masing. Kadang-kadang kita dalam SPM tak cemerlang, tetapi lepas SPM kita lebih cemerlang. Kita tak tahu, Allahu'alam. Walau bagaimanapun apa sahaja yang datang pada kita, syukur. Kita bersyukur, rezeki yang ada pada kita bersyukur. Allah akan tambahkan lagi nikmat pada kita. Yang penting, bila dah habis belajar, berjaya, kembali semula memberikan sumbangan itu kepada anak-anak ataupun adik-adik yang seterusnya pula nanti insya-Allah. Okey. Jadi saya nak serahkan siapa lagi daripada kalangan alumni yang mungkin boleh cakap Saudara Iman boleh memberi kata dua penutup ke sebelum kita tutup program kita ni. Terima kasih Umi. Ada sesiapa yang ni Abang Ide boleh? Okay, nak cakap dengan adik-adik lah yang tengah nak menduduki SPM ni kan. Boleh tak tengokkan kejap. Ada respon tak, tengok muka, ada yang kenal ke tak? Buka mic, open mic. Dah okey ke? Ingat lagi tak muka ni? Ada tak yang ingat? Apa yang korang ingat? Apa yang adik-adik ingat? Abang yang kerja kat Dubai. Rambut yang panjang kan? Itu baru cerita tadi. Ya. Ya, okey, betul. Kebetulan tarikh hari ni 25 Februari 2017 kita orang ada datang ke asrama. Masa tu mungkin siapa yang ada waktu tu korang form 1 lah kalau tak silap saya. Ada tak yang ingat lagi kita orang buat something program macam motivasi kan? Kita main kerusi, tutup mata, rebut kerusi tu. Siapa ada masa tu? Saya semua ada. Semua ada. Ada yang tak keluar kan? Masuk semua stay lah kan? Bagus lah. So masa Alhamdulillah lah, maksudnya ada yang masih ingat lagi. Lepas tu 2019 pun saya ada datang juga lagi, bagi juga benda cerita kura-kura dengan Arnab. Kalau ada yang ingat. Tak ingat lah tu. Tidur masa tu. Okay, saya nak sambung sikit lagi lah. Mungkin Puan Halimah dah nak stopkan kan. Mungkin lepas daripada SPM ni masing-masing dah pilih haluan masing-masing kan. Mungkin ada yang dah berjaya sambung belajar apa semua. Tapi ingat balik asal usul kita semua pernah duduk sebumbung, pernah makan sebumbung, tidur sebumbung apa semua. Bantu balik asrama, bantu balik alumni. Buat macam-macam program yang ada lebih kurang macam ni. Buat apa saja idea kita orang boleh terima. Kalau ada yang nak kata, bang kami 21 orang ni nak jadi leader alumni lah bang. Kita orang ni ada idea baru. Okey, kita orang tak ada masalah. Kita orang memang sentiasa open dengan adik-adik. Kita tak ada masalah. Yang penting bagi balik something kepada asrama kasih. Jangan lupakan teruslah. Maksudnya kalau nak start tu lepas je SPM, start balik. Kontak Puan Halimah, sentiasa tanya khabar, datang asrama. Sebab macam saya dulu, saya mula dengan, bukan saya dah berjaya baru saya datang. Saya daripada habis SPM terus saya start datang asrama masa tu kan. Masa tu pengurusan lain daripada sekarang, mungkin cara sistem dia agak berlainan lah. Tapi mungkin Puan Halimah boleh fikirkan something. Sebab dulu tiada barrier dengan lepasan asrama dengan budak asrama. Maknanya boleh datang anytime, boleh tidur, boleh makan, boleh sembahyang, boleh bermain, boleh belajar sama-sama walaupun dah habis belajar. Ulang kaji, tolong adik-adik ulang kaji. Dulu tak ada sebarang halangan daripada pengurusan yang lama. Tapi mungkin sekarang dah ada dia punya sistem. Mungkin alumni yang datang ada sampai setakat bangunan pentadbiran je yang boleh masuk. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi mungkin kita boleh fikirkan something yang memberi kebaikan untuk kedua-dua pihak. So maksudnya datang asrama, bantu buat
kerja-kerja kebersihan, yang lelaki boleh jadi imam dekat masjid. Tak perlu nak tunggu, tunggulah aku dah ada diploma baru aku datang. Maksudnya dah lambat. Nanti makin lama mungkin rasa nak datang tu akan berkurangan. Dah makin jauh dan kesudahannya daripada 21 orang, seorang dua yang betul-betul masih ada jiwa untuk membantu balik. So jangan tunggu aku dulu bukannya pelajar yang berjaya pun, aku banyak masalah. Tak. Semua orang, semua alumni, semua dulu semua ada masalah disiplin. Tapi bila kita dah keluar, kita baru nampak apa benda kehidupan dekat luar sana kan. So start daripada SPM, datang tanya khabar, tanya adik-adik, bantu diorang belajar, bawa sedikit buah tangan untuk diorang kan. So lama-lama benda tu akan jadi macam family lah, berterusan sampai ke bila-bila. Lepas tu kemudiannya, yang kedua saya nak tambah sikit, sebab besok saya tak dapat datang, so saya agak ralat sikit lah. Saya nak tambah, bila dah masa hadapan ni, dia punya akan datang ni, dia punya kehidupan lebih mencabar. Maksudnya banyak perkara-perkara yang bukan norma baharu kan. Maksudnya dari segi pekerjaan dah tak ada dah banyak work from home, banyak gunakan internet, so banyak teknologi baru. So sekarang orang pun buat duit, ada kita dengar kan, orang kata aku buat apa, aku nak belajar, aku buat konten YouTube, buat konten TikTok pun boleh jadi kaya raya kan, influencer semua tu kan boleh jadi kaya raya. Ya betul memang. Tapi yang paling penting, utamakan ilmu dan pelajaran tu yang paling penting. Memang kita boleh berjaya dengan duit, dengan dari segi nilai duit tu kita boleh ukur kejayaan, tapi yang sebenarnya ialah ilmu. Itu yang paling penting. Sebab Imam Syafi'i ada cakap, tuntutlah ilmu. Waktu kita miskin, ilmu tu ialah harta kita. Waktu kita kaya, ilmu itu ialah perisai kita. So maksudnya bila kita kaya, kita ada ilmu, kita boleh menguruskan kita punya kewangan tu dengan baik. Kita tak membazir, kita pandai menyimpan, kita pandai melabur kan. Maksud kita ada orang dia kaya, dia boleh buat duit berpuluh ribu sebulan, tapi membazir dengan repair, modified kereta, beli gadget yang tak apa-apa kan, yang tak memberi faedah. Lepas tu kemudian tiba-tiba dia punya income tu hilang, nak jadikan cerita dah tak ada income, dah kelang kabut kan. So itu yang saya cakap, yang paling penting dalam kehidupan, kita kena cari ilmu. Macam kita tengok Dr. Fatimah, dia dah title doktor, tapi dalam masa yang sama masih lagi nak sambung belajar, nak belajar lagi. Walaupun dah pandai kan, cakap masih lagi nak belajar. Dia dah ada secure kerjaya dia yang memang dah tetap, tapi masih lagi nak mencari ilmu tu. Sebab ilmu tu memang satu yang penting untuk sebagai perisai untuk kehidupan kita lah. Itu je lah sedikit yang saya dapat kongsikan. Mungkin besok ada tambahan daripada Dr. Fatimah. Besok memang satu waktu yang tips yang penting yang akan dikongsikan oleh Dr. Fatimah lah. So ambil masa malam ni fikir soalan yang apa yang nak tanya dekat doktor. So besok dia akan jawab lah dengan wakil, ada Abang Hashim besok, Kak Salwa ada besok. Dan juga kalau boleh Puan Lima besok juga kalau ada sesi secara online, mungkin boleh lagi kita orang join. Okay, itu saja. Terima kasih. Ada siapa lagi? Abang Wak, Abang Hashim? Kata-kata akhir? Saya esok lah, jumpa esok je lah. InsyaAllah. Okay, Abang Wak? Okay, Abang, bagi pihak diriku ini, sama juga dengan macam Abedi, rasa ralat dan tekilan lah tak dapat pergi. So hopefully segalanya esok berjalan dengan lancar. So Dr. Fatimah,
Hashim, lepas tu Kak Salwa. So insyaAllah ada esok untuk bagi tips pada adik-adik. So gunakan esok sebagai satu platform sebab dia orang ada kira depan korang face to face, boleh nampak macam mana orang dia riak muka. So tanya soalan, bagi je soalan tu banyak-banyak biar dia orang jawab. Dia orang dah biasa jawab soalan exam, so adik bagilah soalan exam kat dia orang juga, biar dia orang jawab insya-Allah. Lepas tu gunakanlah tips tu semua untuk adik-adik hadapi SPM. Dan semoga sekali lagi esok berjalan dengan lancar. Lepas tu sokong. Kalau tapi pun tak boleh deh, abang tak akan terbang. But kalau ada online, tolonglah share dengan kita orang. InsyaAllah. Tak boleh tengok. Okay, kalau ada online tolong share link so that kita boleh bagi support lah pada semua orang dan juga pada alumni juga pada adik-adik lah. So itu saja. Terima kasih Puan Halimah. Terima kasih semua. Okay, back to you. Iman. Ya, Man. Okay, besok juga kalau siapa yang alumni yang ada tengok malam ni, besok kalau siapa yang nak datang untuk support tak ada masalah. Boleh datang tapi boleh contact dengan Hashim lah untuk atur cara sebab Hashim akan tentukan kat mana nak berkumpul, apa SOP yang untuk besok lah. Anwar ke siapa ada dalam ni, Echot, Ida Nasir, Nazira, Kak Anoy, Ella, siapa-siapalah yang ada dalam ni kalau besok nak join untuk program di asrama, so sangat dialu-alukan untuk datang. Noah jangan sekali Noah. Kena jaga SOP lah ya. Sekarang ni memang COVID case ni tinggi lah. Betul SOP kena jaga. I think that's about it ya, Umi. Saya rasa itulah kata-kata akhir kita pada malam ini insya-Allah. This is not the last. This is something yang kita boleh teruskan sampai ini. Akhir kata daripada saya. Kak Tim nak tanya apa? Kak Tim. Lepas tu mungkin sorry Kak Tim, Dr. Fatimah cakap lepas tu mungkin satu wakil hadir daripada adik-adik lah kan. Satu wakil atau maybe boleh bagi ucapan lah. Okay, kita sorry to interrupt, to hijack Dr. Fatimah. To you, thank you. Kak Tim. Tak dengar Kak Tim. Cakap macam robot dah. Cakap macam robot dah Kak Tim. Noise. Bising. Boleh dengar tak ke saya cakap? Boleh. Okey. Saya punya headphone tadi habis bateri kot, tak dengar Ya betul. Okay, one last tips tonight before going to bed. Sebab kita tak nak buang masa, saya tahu adik-adik memang sangat kesuntukan masa. Sebelum tidur, please read out all your small notes ataupun apa-apa notes yang adik-adik ada buat. Apa-apa nota ringkas ataupun formula ataupun apa-apa yang adik-adik ada buat. Malam ni try to baca before going to sleep, before you all pergi tidur, and wake up tomorrow in the morning, esok you will remember actually what you read last night. Okay? Sebab itu memang tips yang saya pakai. Sebelum tidur saya akan baca anything yang notes ke, formula ke yang saya perlu ingat. Sebab masa kita tidur, actually kita punya otak akan memproses apa yang kita pelajari, apa yang kita hafal, apa yang kita ingat sebelum kita tidur tu. So esok you akan ingat apa yang you dah baca sebelum ni lah. Tu je tips saya untuk malam ni. Esok kita akan kongsi lebih banyak tips lah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih.
Okay, anything else? Ni wakil daripada adik-adik, ada apa nak cakap? Kakak apa tadi namanya? Kakak yang nama hebat tu. Assalamualaikum. Salam. Kami nak mengucapkan terima kasih sebab abang-abang dan kakak-kakak alumni yang sudi meluangkan masa bersama kami dan memberikan kami sedikit kata-kata motivasi. Kami sangat menghargai benda itu. Doakan kami punya kita SPM. InsyaAllah. And then get well soon from your COVID. Thank you. You too take care. Thank you. Ni wakil daripada abang-abang handsome belakang. Bangun. Orang handsome tu tak nampak muka adik-adik tu. Kami nak mengucapkan terima kasih sebab dah banyak meluangkan masa dengan kami sepanjang malam ni. Lepas tu dah banyak mengintip. InsyaAllah kami akan praktikan lagi dekat masa yang akan datang. Kalau ada masa, kalau sempat lah grup jumpa kami, tak yang last. 9 last, kalau macam ada masa ni, tu dia datang. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Malam. Sekejap. Ada lagi? Janjilah bagi siapa yang cemerlang duduk hotel free. Bagus, semangat. Boleh. Kan, orang lelaki tu perempuan, bilik asing cantik bagus semangat orang. Ni lah pergi high tea Saya belanja high tea. High tea ke dinner ke. Aduh, come on lah. InsyaAllah. Sokong. Boleh, insyaAllah. Nanti kita kontak dengan siapa yang top scorer. Dengar tu, janji kat adik-adik tu. Berusaha betul-betul. Aku sekali lah. Boleh. Okey, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Puan Halimah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkasih semua para alumni yang bersama-sama kita pada malam ni. Semoga apa yang dibincangkan, dikongsikan itu anak-anak dapat mengambil sebagai pengajaran dan digunakanlah pada masa akan datang. Sebelum itu, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita menutup kita punya majlis kita ni dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasyahidir, Iman dan semua, get well soon dan speedy recovery lah daripada COVID. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.